lah orang cakap, muka kau ni merah Pak Ma. Macam Pak Ma mana? Pak Ma Naden. Tak. Pak Ma Naden siapa? Assalamualaikum everybody. Hey guys, it's me AJ. And this is Kak M. Welcome back to another episode of Tol Tak Tol ni. Okey, pada siapa-siapa yang baru, samalah hari tiap minggu kita akan perkatakan benda yang sama, okey? Yes. Tolong like this video, turn on your notification ni dah sembarang-sembarang ni. And please subscribe. The first thing you do is subscribe us. If you like this video, give us a thumbs up and share it with your friends and share family. with your friends and families. Okay je. Today I'm very excited sebab kita nak cepat-cepat start ni. Okay, apa yang kita nak cakap? Cikgu wanita, warisan wanita yang terakhir. Cikgu Marni Melokek Cikgu and Melayu. Cikgu Julia Jambu. Boleh? Boleh. Okay, so hari ni kita akan berbicara. Tengok aku dah bukan cermin mata. Cikgu beda lah ya. So today we are going to discuss. Discuss ataupun kita akan kemukakan. Perbualkan tentang peribahasa Melayu kita. Suka dengar tak? Cik, Nak try dengar tak? Boring ke? Jangan. Think again. Teruskan. Kalau dengan KM and Menonton AJ, kami. korang takkan boring. Takkan kering gusi. Gitu peribahasa. Takkan kering gusi. Gitu. Apa sebab takkan kering gusi Sebab gusi tak pernah kering. Pasal asyik kalau kita ketawa je kan kering gusi. Okey, tak apa. Okay. Jom kita start. So, AJ. kita ada dua kategori of peribahasa. Okey, KM akan memperbualkan peribahasa-peribahasa yang disalah anggap. Salah disalah ertikan. erti. Dan kita kurang permulaannya begini. Tapi bila dah dah setelah lama jadi tukar. Tahu tak macam game yang orang ramai-ramai daripada first orang tu bisik. Ya. Mak saya pergi pasar bawa bakul, dah last mak saya pergi dentist cabut gigi. Gitu. Begitu. Jadi mengikut peredaran zaman. Disalah ertikan. Itu peredaran zaman. Betul. Start dulu. And I am going to cakap dengan you. Cakap orang putih lah pula. Saya akan AJ akan kemukakan peribahasa-peribahasa yang jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Okey, kita mulakan. Okey, so I start first. You start first. Okey, I start first peribahasa pertama, bagai kucing dibawakan lidi. Bagai kucing dibawakan lidi. Dibawakan ke dibawa? Lidi tu tahulah lidi yang cocok sate tu itu namanya lidi. Kalau anak-anak kita budak-budak baru-baru ni kan tak tahu. Another one is sapu lidi, tahu kan yang penyapu sapu lidi itu lidi. Kucing Jadi, dibawakan lidi. kucing dibawakan lidi maknanya Mana kucing nak bawa lidi? Itulah. Tapi maksudnya berlari kerana ketakutan. I tak tahu I tak ada kucing, tapi kalau you all ada kucing, betul tak kucing you all lari bawa lidi, sapu lidi? Okey, kita akan kemuka. Jadi ni jarang didengar. Okey, mungkin Apa kena mengena? Mungkin because dia tak orang kata it doesn't make sense tu pasal jarang dipakai. Ataupun jarang orang pakai. Orang sebab tak ingat lah. Orang tak ingat dan orang cannot relate. Kalau peribahasa tu orang tak faham, orang tak boleh macam apa sih? Macam itulah. Tak faham. Okey, tak apa. Moving on. Okey. Ini sekarang peribahasa yang Melayu yang disalah ertikan. Kita pernah dengar tapi disalah ertikan. Okey, nombor satu ialah melepaskan batuk di tangga. Melepaskan batuk di tangga tu bukan yang korang daripada tingkat 2 korang buang kahak batuk bukan, di tangga. bukan. Salah Actually sebenarnya apa artinya melepaskan batuk di tangga ni? Maknanya buat kerja yang tak sungguh-sungguh lah. Macam asal boleh je lah. Asal buat je lah. Asal habis je lah. Asal engkau ni melepaskan batuk di tangga Jadi kita fikirkan yang sebenarnya yang dikatakan tu melepaskan batuk terbatuk di tangga, tapi sebenarnya kata asalnya adalah batuk ni ialah sejenis gayung.
Tahu tak? Gayung Yang orang dulu-dulu. Kalau orang dulu nak masuk rumah kan Nak dia cuci cuci kaki dalam air dalam tempayan, gunakan gayung tempurung kelapa tu, itu dinamakan batuk. Batuk. Dan melepaskan tak, sebenarnya selepas digunakan batuk tu harus ditaruh balik kat dalam tempayan tu. Tapi kalau orang yang asal boleh je, dia ambil benda tu dia taruh kat tangga, taruh kat atas tangga je. Gitu. Itu maknanya buat kerja sambil lewa lah. Itu. Baik, melepaskan batuk di tangga, bukan batuk tapi batuk gayung. Tapi banyak disalahartikan, orang ingatkan batuk. Sekarang korang dah tahu lah asal usulnya. Something kita belajar kalau sesuatu korang hari ni. ada peribahasa-peribahasa yang korang pernah dengar juga, boleh taruh di komen. Komen, please komen. Okay, next one. Seperti katak disimbah air. Kesian katak tu. Katak seperti suka disimbah air. Ya ke? Katak dalam air apa? I tak tahu, tapi I tahu katak tak suka garam. Katak akan mati bila kena garam. Okey. Random. Okey, maksudnya seperti katak disimbah air ialah seseorang yang tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Kalau korang tak boleh jawab soalan tu, korang bagaikan katak disimbah air. Macam mana rupa katak disimbah? Macam itulah, macam gelecek gitu. Kalau teacher kan macam mana? Macam lemas, dia kena simbah air. Jadi macam gitu. Tapi yang setahu Kak M, katak tak, dia tak selam kat air. Dia kan selalu stay on the water surface saja. Jadi kalau macam kena simbah air, dia macam lemas. Ya ke? Macam gitu. Okey. Siapa yang ada pet katak? Okey. Please do the experiment. Okay. The next one. Kata awak dengan air. This one actually AJ pernah bilang beritahu kita actually harapkan pagar makan padi. Kita bayangkan tu kita taruh pagar. Pagar tu yang makan padi. Jadi pagar orang tu, cakap pagar mana boleh makan padi? Hidup ke pagar tu? Pagar tu macam mana nak pagar makan jenis padi apa? kan? Pokok ke pagar tu yang makan padi kan? Actually, sebenar-benarnya dia bukan cikgu. pagar. Teruskan cikgu. Sebenar-benarnya dia bukan pagar. Dia adalah sejenis burung. Burung pegar. Burung pegar ini merupakan jenis spesies burung yang memakan dan merosakkan padi-padi. Yes. Jadi maksud peribahasa ni? Maksudnya kau harapkan seseorang tu yang menolong kau, yang membantu ke mengawal kau punya padi tu. Kenapa jadi macam ni pula. Tapi orang itulah yang merosakkan tanaman, usahanya. Jadi dulu peribahasanya macam ni, harapkan burung pegar tu yang makan padi. Salah lah, maknanya diharapkan salah orang lah yang ditugaskan untuk melakukan kerja tu. Jadi mengikut peredaran masa, harapkan pagar makan padi. Agaknya yang sampaikan berita tu pelat tak? Tak tahu, tapi ada lagu harapkan pagar makan padi. Kita harus tukar sini kata lagu tu. Jadi kalau kurang-kurang yang pengubah lagu, ceklah peribahasa betul-betul, okey? Kan dah kena komplain. Jangan sebab orang dengar, orang akan macam mana pagar nak makan padi gitu. Betul. Okey, so third peribahasa ular menyusur akar takkan hilang bisanya. Kenapa jadi sedih kandi pula ni? Patriotisme. Tak tahulah. Patriotic. Patriotic. Maksudnya orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. Gitu. Orang besar tu artinya apa? Macam pemimpin. Oh. Macam pemimpin yang merendahkan diri, yang grounded. Bukan orang besar lah. Tapi orang besar. Pemimpin, penghulu bosses. kampung, bosses. Gitulah kalau korang nak pakai peribahasa ni untuk bos-bos korang yang selalu merendahkan diri, korang boleh pakai ular menyusur akar takkan hilang bisanya gitu. Tapi bos cakap saya bukan ular. Tak apa. Moving on, cikgu. Macam mana? Okay, next one. Next one. This one. Mata keranjang. Mata keranjang. Apa arti mata? Mata keranjang tu artinya kononnya orang-orang lelaki yang suka tengok
perempuan. Okey. Tapi apa ni mata keranjang itu? Kenapa kita cakap disamakan dengan mata keranjang? Bukan macam sama macam bola keranjang. Keranjang tu sebenarnya bakul kan? Bola keranjang. Dia Basketball, macam bakul, dia basketball. ratten. Bukanlah. Yelah. Bola keranjang, tu sepak takraw salah. Okey. Okey, tak apa. Bola keranjang tu katanya ada lubang besar-besar kan. Okay. Jadi katanya kalau lelaki yang suka tengok perempuan ni matanya besar macam mata keranjang. Macam besar mata dia macam buka keranjang gitu. Tapi sebenarnya bukan. Salah bukan keranjang tu. Sebenarnya ini Kak M kena baca daripada sedutan inilah sedutan. Sebab katanya mata keranjang tu asal usulnya sebenarnya ialah mata keranjang. Mata keranjang. K-E. Dari mata space, ke ranjang. Ranjang is katil. Okey, ranjang bermaksud tempat tidur atau katil dan peribahasa ini maksudnya macam mata ke tempat tidur. Correct. Gitu, dan peribahasa ini katil. mungkin bermaksud mata yang melihat seseorang perempuan sehingga kan terbayang hingga ke ranjang. Tak bagus. Ataupun dosa. Ataupun tak tu macam merangsang Okey. Merangsang tu eksplisit sikit. Tak ingatkan macam mata dari mata ke ranjang. Macam dari mata turun ke hati kan. Dia mata dia tu dia nampak tapi dia macam envision katil gitu. Jadi dia punya otak tu, dia punya loading dia, spooling dia lain uploading dia. Itu sebenarnya asal usul mata keranjang. Bukan mata keranjang, bukan mata bola keranjang gitu. Bukan mata bakul. Okey. Something villain Betul? Yes. Okey. So, I punya peribahasa mesti ada kena-mengena dengan haiwan. Jadi next one, adat gajah terdorong. Adat gajah terdorong maknanya orang yang berkuasa sering menyalahgunakan kuasanya. Adat gajah terdorong. Abuse power, abuse power. Mentang-mentang dia tu gajah kan. Tapi terdorong? Terdorong tu apa arti terdorong? Maknanya tak apa. Jadi adat gajah terdorong maknanya orang yang berkuasa sering menyalahgunakan kuasanya. Tak pernah dengar lah. Tadi kita cakap pasal pemimpin yang apa orang kata grounded kan, yang merendahkan diri. Ini peribahasa untuk orang yang berkuasa yang menyalahgunakan kuasanya. Kak M tahu satu bukan terdorong. peribahasa lah tapi one line lah satu famous line yang menggunakan perkataan gajah. Apa? Handsome macam gajah. Handsome macam gajah. Adalah lagu P.Ramlee. Handsome macam gajah. Handsome macam gajah. Lagu apa tu? Betul tak betul lagu ni? Lagu P.Ramlee lah. Betul tak korang? Komen sikit sokong Lagu Kak M. P.Ramlee? Ya. Dalam cerita apa? Dalam air ku terbayang wajah. Handsome macam gajah. Abangku yang gagah. Lepas tu handsome macam gajah. I think P.Ramlee ni kan P.Ramlee dia nak kenakan aja, nak rhymekan aja. Baik budi serta ramah tamah, handsome macam gajah. Okey, jadi korang dengar lagu tu. Okey, jangan percaya, jangan bulat-bulat ambil dia punya seni kata. Adalah orang, ada juga anggap yang gajah ni handsome. Okey, teruskan cikgu. Pingsan. Okey. Teruskan cikgu. Teruskan. Yang seterusnya. Peribahasa saling tak tumpah. Ni korang selalu dengar. Kita selalu dengar saling tak tumpah. Mak kita, korang dua ni saling tak tumpah. Maknanya samalah, serupa. Sama, muka sama, serupa sama. Tapi sebenarnya asal usul peribahasa ni sebenarnya dia kata salin. Salin, bukan saling. Okay. Salin. Bunyi apa? Exclamation baru. Dia macam haung gitu. Mentah-mentah lah tak ada cakap pasal binatang hari ni. Yes.
Okey, ini katanya betul. Salin itu bermaksud meniru atau menekap atau Salin. mendua. Macam menyalin, Salin tak tumpah. Itu asal usul peribahasa ini dari dulunya salin tak tumpah tapi sekarang jadi saling tak tumpah. Salin maknanya kalau korang kopi tu, dua-dua kopi sama. Korang kopi, fotokopi gitu. Yes. Last one AJ for yourself. Okay, so last one binatang juga. Okay. Akal laba-laba di gua buruk suka merakut. Akal laba-laba Akal laba-laba di gua buruk suka merakut. Merakut. Okey, maknanya orang jahat yang suka menipu orang. Oh, maknanya macam orang jahat ni kira macam akal laba-laba lah. Oh, yes. Akal laba-laba di gua buruk suka merakut. Oi, perkataan baru ni aku tak pernah dengar, merakut. Okey, so meaning kalau ada sarang laba-laba dekat dalam gua, laba-laba tu semua menipu. That mean honey dia tak boleh pakai. Okey. Okey, tu pasal kita tak pernah dengar peribahasa ni sebab dia macam terlampau mendalam guys terlampau chim sangat untuk Kan kita. tak pernah dengar laba-laba menipu. Dia laba-laba tak menipu. Honey dia yang tipu. Apa honey? Madu. Itu lebah. Laba-laba dengan lebah tak sama ke? Laba-laba tu spider lah, spider. Oh, lebah biar. Aduh. Kan dah salah binatang. Tu pasal lah kita tak jadi cikgu-cikgu Melayu. Alhamdulillah. Tu pasal Korang lah. patut bersyukur. Jadi korang tahu kenapa kan? Kita kat sini buat video untuk korang. Okey, jangan cikgu. kecam, jangan kecam. Teruskan, Semua orang buat cikgu. silap. Ni baru silap sikit. Korang silap AJ, besar banyak-banyak tu. kalau korang pernah tengok video-video yang seterusnya sampailah sekarang memang macam itu. Dia selalu macam AJ ni dia macam selalu orang kata apa? Confused. It's okay lah. Memanglah. Itu real lah maknanya kan? Tak macam orang tak tahu tapi action pandai. Mana lebih bagus? Betul tak AJ? Jadi untuk Dah boleh. penonton-penonton our viewers, laba-laba is spider, lebah is bee gitu. Dah berletih pula Kak Amy. Okay. I lost it. Alamak. Okay, last one. Next one. Ini pun This one selalu is orang pakai. very interesting. Korang pernah dengar tak peribahasa merah padam? Selalu orang cakap, merah padam muka kau. Muka kau merah padam muka kau merah padam Dah merah pasal dipadam. Kenapa tu? Apa yang kena padam? Kenapa Jadi merah kenapa? padam? Kenapa dia? Kenapa? Tapi sebenarnya korang semua dia bukan merah padam. Ia sebenarnya merah Padma. Yes. Ha. Dia umpamakan, korang tahu lotus tak? Nah. Lotus warna merah. Correct. Padma ni adalah sejenis bunga teratai yang mempunyai warna merah, kemerah-merahan yang juga dikenali sebagai teratai merah. Gitu. Teratai Tapi bunga indah. Ramli Sarip lah pula. Pandai pun. Jadi okey, takkan orang cakap muka kau ni merah Pak Ma. Macam Pak Ma mana? Pak Ma Naden. Tak. Pak Ma Naden siapa? Hi Singapore, this is Terry Padmanathan. Hope everyone is safe and well at home. During these challenging times, let's be caring and socially responsible towards our loved ones and all the people in Singapore. Pak Ma Naden siapa? Bola sepak. Pemain bola. Tapi kan, I rasa kan ini bukan kesalahan sebutan. I rasa ini orang yang menulis ni dulu kan suka tulis-tulis surat kan. Okay. Ni salah spell. Merah Padma jadi merah padam. Okay. So we come to the end of this episode. Yes, don't forget to click like, Yes. subscribe us so that you'll know our next video coming out and Yes. notification button. Give us a thumbs up Yes. kalau korang suka video ni sangat-sangat. Yes. And comment kalau korang nak add lagi peribahasa-peribahasa yang korang tak pernah dengar ataupun korang pernah dengar disalah ertikan ke Betul. korang nak add on,
tolonglah write in comments. Kita akan baca komen-komen korang, insyaAllah. Ya, ini kita belajar sama-sama ya. Bukan kerana Kak M atau AJ salah ke silap katakan apalah orang ni ke apa. No, jangan cakap macam itu. Ini kita konten santai-santai aja. Kita nak happy-happy aja. Bukan kita nak mengeducate, mengajar korang macam cikgu sekolah kan. Kita Ini hanya untuk berhibur. orang kata gurauan saja, tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Itulah meninggal dunia. Okay, so this is me AJ. This is Kak M. We're out. See you again next time. Bye.